Dan pemandu tersebut memandang saya dan bertanya, "Kamu orang Indonesia, ya?" Punca perpaduan ialah menggunakan satu bahasa. Tengok di Singapura, tengok di Indonesia. Perkataan ketimbang merupakan perkataan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anggota DPR Malaysia asal Sabah ini meluapkan kekecewaannya di parlemen. Ia curhat bahwa setiap kali mengunjungi semenanjung Malaysia, ia sering dikira sebagai orang Indonesia oleh warga setempat. Kesalahpahaman ini membuatnya kecewa karena menunjukkan kurangnya pemahaman warga semenanjung terhadap identitas Sabah. Kita tahu, logat dan cara bicara orang Sabah dan Sarawak memang lebih mirip dengan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu standar Malaysia. Di sisi lain, Parlemen Malaysia juga membahas soal bahasa nasional, termasuk penyerapannya dari bahasa Indonesia. Kita sebagai rakyat Malaysia terkenal dan kita sendiri berbangga dengan adab dan budaya kita yang senantiasa mengingati dan tidak melupakan asal-usul kita. Maka asal-usul bagaimana negara Malaysia terbentuk melalui Perjanjian Malaysia juga perlu difahami oleh setiap rakyat Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin berkongsi pengalaman peribadi yang menunjukkan salah faham sesetengah rakyat Malaysia terhadap orang Sabah. Baru-baru ini dalam menghadiri sidang parlimen kita pada hari ini, pada sidang ini, semasa tiba di KLIA, saya menaiki Grab untuk pergi ke hotel. Mungkin pemandu kenderaan tersebut mendengar perbualan di antara saya dengan isteri saya. Dan pemandu tersebut memandang saya dan bertanya, "Kamu orang Indonesia, ya?" Ini bukan kali pertama, terus terang. Saya disalah anggap sebagai orang Indonesia. Rakan-rakan saya dari Sabah juga mengalami perkara yang sama. Tetapi apa yang mengecewakan saya adalah kekeliruan sebenar pemandu itu apabila saya menjawab bahwa saya berasal dari Sabah. Soalan seterusnya adalah, pertama kali datang Malaysia, saya menjelaskan bahawa saya berasal dari sebahagian Malaysia dan sangat mengecewakan untuk menyedari bahawa walaupun kita telah menjadi sebahagian negara ini lebih daripada 60 tahun, masih ada banyak, ramai lagi yang salah faham mengenai orang Sabah dan Sarawak. Seperti contoh, kita mendengar apabila suatu penjelasan dibuat dan diakhiri dengan ayat, seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Saya ambil contoh, bukankah janggal bunyinya kalau saya mengatakan seluruh negara termasuk Selangor, Kedah dan Perlis. Itulah pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh rakyat Sabah dan Sarawak. Bahwa selama ini kadang-kadang dalam Facebook pun orang Sabah dihina, bah. Dia bilang kamu tinggal atas pokok lah. Kamu ini orang yang ketinggalan macam-macam. Walaupun berbagai penghinaan diterima, kami terima dengan baik. Kami tahu kelemahan kami, kekurangan kami selama ini di dalam negara ini. Kalaulah sekiranya semua hasil minyak kami yang peroleh, minyak kami boleh dapat lebih daripada 60 bilion setahun. Daripada 300-400 barrel minyak dalam setong dalam satu hari, kita akan punya uang berbilion-bilion untuk negeri Sabah. Tapi kenapa kita mundur? Karena hasil kita diangkut ke tempat lain. Jadi sebab itu bersikap adillah kepada negeri Sabah, para rakyat negeri Sabah. Dan sebab itu kita minta supaya pertimbangan yang lebih adil kepada Sabah dan Sarawak. Supaya kami juga dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan rakan-rakan di Semenanjung. Saya sudah katakan perkara ini daripada 2018 dan saya minta supaya Kerajaan Persekutuan
siapapun parti, siapapun pemimpin harus tunaikan apa yang telah dipersetujui. 2018 saya katakan 100 tahun daripada sekarang pun Sabah, Sarawak tidak akan dapat kejar kemajuan negeri Semenanjung. This is how Sabahan speak. Hari itu bahasa PKL punya jam gila betul. Lepas tu saya mau request Grab pun tiada yang mau mengambil. Mau pakai taksi lah, gila mahal betul. Jadi nak apalah saya jalan kaki saja. And this is how Semenanjung people thought we speak. Gila banget aku kemarin ke KL itu macet parah coy. Aku itu kayak request Grab tapi nggak ada yang mau ambil, taksinya mahal banget. Jadi ya udah nggak apa-apa lah, jalan kaki aja. Mungkin sebab ada certain pronunciation, contoh macam apa, yang A itu kita pronounce as apa, not apa. So the apa is the Semenanjung slang kan. So mungkin sebab tu yang buat banyak orang dari Semenanjung Malaysia salah faham. Ingat kita ni orang Sarawak is orang Indonesia. So if I speak in bahasa Sarawak atau kosakata dalam kamu dewan, mestilah bahasa tersebut tidak ada dalam bahasa Melayu. Maka boleh kita pinjam dari bahasa Inggeris, bahasa Tamil atau beberapa bahasa. Jadi perkataan ketimbang dah ada. Kemudian satu kepelikan juga berlaku. Ini ramai pelajar di sini. Saya dapat 2, 3 Bulu Terengganu. Saya tak ada masa. Sorry. Sabar, sorry. Nak tanya penjelasan satu saja. Apa masalahnya dengan menggunakan bahasa Tamil dan bahasa Cina kalau itu adalah bahasa ibunda kita? Tak, Betul-betul. Tak. Adakah Maksudnya ialah perikatan nasional? Okey, duduk saya jawab. Saya jawab. tanya. Saya jawab. Duduk, saya jawab. Maksudnya ialah punca perpaduan ialah menggunakan satu bahasa. Tengok di Singapura, tengok di Indonesia. Jauh. Okey, saya pergi kepada Hulu satu Terengganu. kepelikan yang berlaku. Adakah Hulu Terengganu bermaksud menggunakan bahasa ibunda sendiri akan memecah belahkan masyarakat? Bukankah hakikatnya ramai anak-anak kita daripada kalangan orang Melayu masuk ke sekolah Tamil dan sekolah Cina? Maksud apa maksud? Saya mohon penjelasan. Penjelasannya ialah untuk Ataupun memajukan bangsa. adanya perikatan Betul, nasional saya akan jawab pecah belahkan lah. kita. You masa bahas, you bahaslah. No, saya tanya penjelasan. Adakah perikatan nasional menentang bahasa Tamil dan bahasa Cina? Itu pendirian perikatan nasional. Yang Dia Berhormat speaker juga. Dia bukan menteri. Saya minta menteri jawab. Okey. Bukan Jutun jawab. Bukan menteri, tapi adakah itu pendirian perikatan Menteri nasional? akan jawab. Kenapa menentang bahasa Tamil dan bahasa Cina? Kenapa? Bengok nak faham. Ini bengok nak faham. Yang betul, satu kepelikan juga. Saya terima 2-3 kepingkat. Majlis peluncuran. Jadi saya rasa satu perkataan yang pelik. Majlis peluncuran kad kuasa. Majlis peluncuran pecah tanah. Sedangkan peluncuran ini saya mungkin pelajar ada di sini. Mungkin satu kepelikan. Kita menggunakan perkataan pelancaran. Peluncuran ini. No, saya tanya penjelasan. Bahasa Indonesia. tepuk atap. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Bahasa Indonesia, tepuk atap, boleh beri penjelasan? menunjukkan bahawa kita mengagung-agungkan Istilah bahasa tepuk atap, boleh beri penjelasan? Yang Berhormat, Ya Muhammad mengganggu. Pintu belakang, boleh bagi penjelasan? Tepuk atap atau pintu belakang? Jangan marah. Yang Berhormat, Jangan marah. Biarkan Yang Berhormat Hulu Terengganu selesaikan. Dengar molek. Yutung, jangan buat tak faham. Dah lama jadi dewan. Perkataan ketimbang merupakan perkataan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bermaksud kata untuk menandai perbandingan. Kata ketimbang sama erti atau bersinonim dengan kata daripada. Maha kaya antara satu daripada 12 perkataan baharu yang sering kali digunakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dimasukkan pada kamus dalam talian Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Menteri Pendidikan Fadilah Siddiq ketika mengesahkannya berharap orang ramai dapat menerima bahawa perbendaharaan bahasa Melayu terus hidup dan sedang berkembang. Usulan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama seperti di Indonesia dan Singapura pun menuai penolakan dari Parlemen beretnis India.